Okey, Assalamualaikum murid-murid semua, murid 3A Bagus. Baiklah, apa khabar murid-murid hari ini? Semoga semua sihat-sihat. Jadi hari ini ialah hari Jumaat. Hari Jumaat kita ber-PDPR. Minggu depan kita akan bercuti ber-PDPR, cuti PDPR. Jadi cikgu harap kerja-kerja yang cikgu bagi dulu yang belum siap tu siapkanlah dan tulis nama. Kerana cikgu akan ambil markah-markah ni untuk digunakan dalam penilaian PBD kamu kerana kamu ni tiada peperiksaan. Jadi markah tu kan cikgu akan ambil daripada sini saja. Jadi kepada murid-murid yang belum menghantar tugasan, boleh scroll balik di Telegram group tu dan cuba buat. Okey? Sebab cikgu tahu yang selalu buat tu orang yang sama saja. Dan orang yang tidak buat tu orang yang sama juga. Okey? So untuk mengelakkan kamu dapat markah yang rendah ataupun tiada markah, cuba buat. Senang-senang sejak cikgu kasih kamu kerjakan. Yang penting kamu faham apa yang kamu belajar. Okey? Sebab ini ialah pendidikan kesihatan, ilmu yang penting dalam kehidupan kita. Jadi untuk kelas pendidikan kesihatan pada hari ini, hari Jumaat 16 Julai 2021, hari terakhir kita ber-PDPR sebelum kita bercuti penggal. Okey? So tajuk hari ini ialah waspada selalu. Okey? Apa arti waspada selalu? Hati-hatilah bah. Okey, kalau bahasa kita cakap hati-hati. Okey, ancaman sekeliling ialah keadaan persekitaran yang boleh mendatangkan bahaya kepada diri sendiri. Okey, ini ialah buku teks muka surat 86. So siapa yang ada buku teks, bolehlah ambil buku teks dan baca, tengoklah sekali dengan cikgu. Tengok ni, tapi kalau tiada buku teks, tak apa. Boleh juga tengok je di sini yang cikgu sedia ni. Okey. So, situasi yang boleh mengancam keselamatan diri kita. Jadi, kita akan belajar apa situasi yang mengancam keselamatan diri kita ni dan jangan libatkan diri dalam situasi-situasi tersebut, okey? Okey, pertama, tengok tu. Menerima pemberian daripada orang yang tidak dikenali. Okey? Jangan kamu jalan-jalan, tiba-tiba ada orang dari kereta bagi kamu gula-gula kah, duit kah. Kamu jangan ambil sebab kamu tidak kenal dia. Kamu tidak tahu kenapa dia bagi tu. Okey? Kalau dia bagi gula-gula, lepas tu gula-gula tu dia taruh dadah dalam sana tu, apa akan jadi dengan kamu? Kamu akan hayal. Nanti dia mau buat apa dengan kamu? Dia akan colek kamu contohnya. So kita tidak maulah keadaan seperti ini berlaku. Keadaan ini bukan asing, bukan tidak pernah berlaku. Sekarang semakin banyak sudah berlakunya budak hilang. Jadi kita tidak mahu kamu jadi salah satunya. Okey, kalau orang datang dekat tempat kamu, contohnya mau minta duit. Bukan mau minta duit, mau kasih duit. Jangan pergi. Jangan pergi. Dia cakap, mari sini. Saya kasih kamu RM1. Dia bilang, mari duduk sini sama uncle. Dia bilang, jangan kamu pergi, okey? Sebab kamu tidak kenal dia. Nanti dia colek kamu. Dia buat tak tentu dengan kamu. Nanti mama kamu, bapak kamu cari. Lagi susah hati. Lepas tu nanti dia colek, dia jual kondon kamu. Palis-palis lah, okey? Tapi inilah yang selalunya terjadi. Kalau dalam drama-drama kan, selalu macam budak kena colek, lepas tu diorang kena jual organ lah, begitu macam dalam drama-drama yang kita tengok di TV. Jadi benda ni bukan benda yang baru ataupun mustahil. Jadi kita tidaklah tahu bahawa benda ni betul-betul jadi depan mata kita atau tidak, tapi kita mesti mencegah. Okey, walaupun orang yang tidak kenal tu dia bagi kita gula kah, bagi duit kah, jangan ambil. Okey, faham tu? Faham? Okey, situasi kedua ialah bermain sendirian di taman permainan tanpa pengawasan ibu bapa. Okey, kamu tidak boleh bermain sendirian di taman permainan tanpa ibu bapa kamu. Ada banyak kesan
yang mungkin akan terjadi. Okey, contohnya bila kamu main-main dan kamu cedera, kamu terjatuh. Jika tiada ibu bapa kamu, siapa akan bantu kamu? Contohnya kamu jatuh, patah tangan kamu, contohnya, na'udzubillah lah, palis-palis kita bilang Contoh jadi macam gitu. Dan tiada siapa-siapa di situ. Siapa akan bantu kamu? Siapa akan bantu kamu untuk hantar kamu pergi klinik kah? Untuk kasih berdiri kamu kah? Tiada. Jadi sangat penting kita ada ibu bapa, pengawasan ibu bapa semasa kita bermain di taman permainan. Ataupun jika kamu main satu orang, dia boleh mengundang kepada masalah penculikan tu lah. Penculikan sebab diorang nampak kamu sendiri-sendiri kan. Jadi diorang sendiri-sendiri diorang cakap, oh ni boleh lah ni. Dia cakap boleh lah kita colek dia ni. Contohnya. Lepas tu kalau ada budak-budak nakal kah, nanti diorang akan kacau kamu, akan curi barang-barang kamu. Contohnya semua benda-benda yang tidak baik lah yang akan terjadi jika kamu bersendirian di taman permainan tanpa pengawasan ibu bapa kamu. Jadi pastikan kamu tidak bersendirian bila kamu berada di taman permainan ataupun di tempat publik. Okey, baiklah, kita pergi ke situasi ketiga, iaitu melayari internet tanpa pengawasan ibu bapa. Apa arti dia tu? Arti dia kamu buka internet tanpa ada ibu bapa kamu di sebelah, ataupun kamu masuk ke dalam internet tu yang ibu bapa kamu tidak tahu. Okey. Ada banyak kesan buruk jika kamu berbuat seperti demikian. Contohnya kalau kamu termasuk ke dalam website-website yang tidak bagus, yang tidak sepatutnya kamu tengok, itu tidak akan membawa kesan yang baik kepada kamu. Okey. Contohnya terlampau banyak media sosial kamu layari contohnya. Terus kamu berjumpa lah dengan boyfriend kah, girlfriend kah di sana, di dalam sana, yang sebenarnya menipu saja. Sebenarnya bukan orang betul pun, bukan kawan-kawan yang betul pun. Dia hanya mau membawa kamu kepada benda yang buruk. Contohnya dia mau bawa kamu jalan kah, tanpa ibu bapa kamu, ataupun diorang mau minta duit kah. So benda-benda yang buruk ni kita tidak tahu akan berlaku. Kadang-kadang ada kejadian yang bila orang tu jumpa di internet ataupun di media sosial, dia umpan budak tu. Dia tanya, ada mamak kau kah di rumah, ada bapak kau kah di rumah, macam tu. Jadi terus kamu pun kerana dia sudah jadi kawan kamu, jadi kamu bagi tahu, oh bapak saya tidak, dia kerja, mamak saya tidak, dia kerja. Jadi itu akan mengundang orang tu, kalau dia ada niat mau mencuri atau mau merompak dalam rumah kamu, dia tahu tiada ibu bapa kamu, jadi apa dia mau buat? Dia datanglah pergi mencuri atau merompak di rumah. Itulah tidak bagusnya internet ni kalau kamu gunakan dengan salah. Kalau terlampau lagi main game di dalam internet, nanti kerja sekolah pun tidak mau buat, kan? Tidak mau tolong ibu bapa di rumah, buat kerja rumah pun tidak mau. Lepas tu perangai pun jadi semakin ganas. Ialah sebab main game kan berlawan-lawan saja. Jadi jika ingin melayari internet tu, pastikan layari benda yang baik-baik. Okay? Jangan layari benda yang tidak baik. Belajar membuat PDPR, boleh. Untuk mau dapatkan info dalam internet tu, boleh. Kalau benda-benda yang lain yang tidak bagus, yang tidak sepatutnya kamu tengok, ataupun website yang XX yang ibu bapa saja boleh tengok, orang kahwin saja boleh tengok, itu pun kamu tidak boleh tengok. Itu haram kalau kamu belum berkahwin. Okey? Baiklah, situasi yang seterusnya ialah berjalan seorang diri di tempat sunyi. Sama juga kesan dia yang macam tadi, menerima pemberian dari orang yang tidak dikenali. Okey? Jika kamu sendirian berjalan seorang diri di tempat sunyi, ada banyak benda yang akan boleh berlaku. Contohnya macam penculikan tu, samalah penculikan. Lepas tu mungkin ada orang yang jahat, orang mencuri. Okey? Ataupun boleh juga jadi kes rogol. Tahu kan kamu, budak-budak ada yang dirogol dan dibunuh, ada dalam newspaper kan? Jadi kita tidak mahu benda-benda ni akan menjadi ancaman kepada kita. Jadi pentingnya kita mesti tahu kenapa mamak kita ni selalu marah kalau kita jalan sendiri, kalau kita main sendiri, kalau kita ambil barang orang, kan? Kalau kita tengok internet, suka-suka hati kita tidak tahu mana yang sepatutnya kita tengok dan tidak tengok. So kita mesti tahu semua tu ada bahaya dia. Jadi jangan terlibat dalam benda-benda yang seperti ini. Okey?
Kalau di internet tu kadang-kadang ada orang tua yang memancing budak-budak mau tahu ada bapa dia atau mama dia di rumah. Itulah yang cikgu cakap tu kan, jangan berjalan seorang diri di tempat sunyi. So ada dia punya risiko macam kamu mungkin akan dicolek, ada orang jahat kan. So orang jahat ni dia suka tempat-tempat sunyi. Dia tidak akan mencolek kalau di tempat yang ramai-ramai orang, dia takut. Tempat-tempat sunyi dia suka tu. Jadi kamu elak, okey? Elakkan. Contoh macam ada binatang lagi kah? Contoh ada anjing kah? Anjing gigit kamu dan kamu seorang diri masa berjalan di tempat sunyi itu. So, siapa akan bantu kamu jika kamu digigit oleh anjing liar tu contohnya? Okay? Terus contohnya kamu tercedera kah? Siapa akan bantu kamu jika kamu seorang diri? Kamu dipatuk ular kah? Contohnya kalau tempat-tempat sunyi ni kan? Ular suka. Okay? Faham? Jadi situasi yang tadi cikgu cakap 4 situasi tu, menerima bayaran dari orang yang tidak dikenali, bermain sendirian di taman permainan tanpa ibu bapa, melayari internet tanpa pengawasan ibu bapa ni sangat penting. Jangan kamu layari, especially bila ada orang tanya, ada mama kamu kah di rumah, ada bapa kamu kah di rumah sekarang. Pastikan kamu jangan bagi tahu, itu semua taktik orang jahat saja tu. Ataupun berjalan seorang diri di tempat sunyi. Okay? So cikgu sudah terangkan kenapa kita mesti ikut. Okay, selepas ni cikgu akan bagi kerja tambahan. So kamu buat kerja yang simple saja. Yang penting kamu faham apa yang kita belajar pada hari ini dan jadikan ia amalan dalam hidup kamu. Jangan lupa tulis nama, jadi cikgu tahu siapa yang buat dan siapa yang tidak buat. Jadi cikgu ucapkan selamat belajar, gembira selalu di samping keluarga tersayang. Selamat bercuti kepada yang akan bercuti. Selamat Hari Raya Haji yang akan kita beraya minggu hadapan. Stay safe and if you don't have anything to do, just stay home. Okay? Bye. See you. Nanti kita jumpa lagi masa buka sekolah. Mudah-mudahan from Teacherland. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.